Take your first step into the realm of fun, art, design, beyond. Embrace your perspective. Be part of the game-changing creative industry. Cultivate your environment. At FRSB, we develop ideas more than shape your ambition. Because in here, we never stop dreaming. Together, we educate the future. Celebrate your potential here in FRSB. Dr. Velu mungkin unmute Sekarang boleh dengar? Okey. Okey, clear. Boleh ya? Sekali lagi. Okey. Maaf atas gangguan teknikal. Salam sejahtera, salam Malaysiaku tercinta. Saya ingin memohon peserta-peserta dan penonton-penonton supaya berdoa dengan cara tersendiri supaya wacana reka ini direstui dan diberkati dan membawa manfaat kepada kita semua. Penonton-penonton sekalian, di norma baru ini, biar kita jauh di mata tapi bersyukur dapat mendekatkan diri melalui rangkaian atas talian di wacana reka ketiga dengan tajuk daripada penyelidikan ke Commercial Decaponics Rack System. Saya selaku pemudacara anda, teknologis Dr. Velu Perumal, pencara kanan Jabatan Reka Bentuk Perindustrian, Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, Universiti Putra Malaysia. Seperti yang kita semua sedia maklum, komitmen dan keterampilan UPM terhadap penggalakan budaya inovasi di kalangan pelajar serta pensyarah-pensyarah adalah amat tinggi. Pelbagai sokongan diberi untuk menjayakan idea-idea inovasi seperti sokongan grant, dana, insentif anugerah serta perkhidmatan sokongan untuk penghasilan dan pembangunan inovasi. Even pempailan harta intelek promosi sehinggalah kepada peringkat pengkomersialan. Hari ini, kita akan melihat dan mendengar perkongsian daripada pensyarah dan bekas pelajar yang berjaya melalui proses penyelidikan serta mengharungi dunia perniagaan.
syukur pada hari ini kita bertuah bersama-sama dengan dua pembicara. Yang pertama, yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Khairul Aidlin Azlin Abdul Rahman. Beliau merupakan Profesor dan Timbalan Dekan Pembangunan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Reka Bentuk Seni Bina UPM. Beliau adalah berkelulusan pendidikan dalam pengurusan reka bentuk dari Universiti Chiba, Jepun, MA Industrial Design Engineering dari De Montfort University, United Kingdom dan Diploma Art and Design, Industrial Design dari ITM Shah Alam. Peserta-peserta sekalian, kita tengok apa pencapaian Prof K. Yang berbahagia Prof TS Dr. Khairul pernah memenangi pelbagai anugerah khas dan anugerah emas di dalam dan juga di luar negara. Ianya termasuklah antara pertandingan-pertandingan penyelidikan dan pembangunan produk serta sistem. Antara anugerah antarabangsanya ialah Produk Inovasi dan Teknik Geneva, Switzerland 2006, International Invention Fair of Middle East 2008, PINUP Award South Korea 2008, Anugerah Eureka 2010 Brussels, British Invention Show 2012, Piala Seri Endon 2006 kategori kraft tangan. Yang berbahagia Prof TS Dr. Khairul merupakan Presiden, ini yang paling penting, Presiden Persatuan Pereka Perindustrian Malaysia ataupun Pereka. Beliau merupakan antara pengasas Dekoponik Sendirian Berhad. Peserta sekalian, tak salah kalau saya kata, yang berbahagia Prof Teknologis Dr. Khairul merupakan antara insan barisan pertama yang mengorah langkah membanting tenaga dalam memperkasakan jurusan reka bentuk perindustrian negara. Salam sejahtera dan terima kasih Prof kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wacana kita juga hari ini akan dihiasi oleh seorang lagi pemuda yang handsome, yang kita panggil sebagai pembicara seorang lagi. Yang berusia Encik Muhammad Hafiz Talib. Beliau merupakan pengarah eksekutif Dekoponik Sendirian Berhad, berasal dari Dungun, Terengganu, berkelulusan sarjana sains dalam bidang reka bentuk perindustrian dari Universiti Putra Malaysia. Encik Muhammad Hafiz merupakan antara pengasas dan pegawai eksekutif Syarikat Dekoponik Sendirian Berhad yang bertapak di MTDC UPM sendiri. Bukan itu saja, ada list yang panjang lagi berkenaan beliau, pencapaian beliau. Beliau berkecimpung dalam dunia perniagaan lebih 5 tahun. Beliau merupakan pakar reka bentuk sistem tanaman hidroponik. Encik Muhammad Hafiz juga berjaya merangkul pelbagai anugerah perniagaan dan tersenarai sebagai penting ikon Ergo Negeri Selangor pada tahun 2020, iaitu tahun lepas. Salam sejahtera dan terima kasih Encik Hafiz kerana sudi bersama kita di Wacana Reka hari ini. Kedua-dua panel ini hari ini akan mengupas tentang aspek-aspek penting dari penyelidikan hingga komersial berasaskan sistem dekoponik yang mereka hasilkan. Dengan ini, saya memberi pentas maya Wacana Reka ini kepada yang berbahagia Prof. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terutama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TS Dr. Velu yang juga bekas pelajar saya, ya. So kita membawa bekas pelajar berada di dalam maya ini untuk Wacana Reka. Jadi saya sangat berbesar hati ya pada hari ini kerana telah dijemput untuk mengadakan di Wacana Reka satu-satunya pentas ataupun pentas maya, perbincangan atau kita boleh
boleh berkongsi ilmu antara satu sama lain, ya, dan mendapat pendapat antara satu sama lain dengan lebih luas, dan juga kita berharap bahawa daripada wacana reka ini atau kami sebagai satu syarikat startup yang sangat kecil, ya, yang sangat humble, ingin berkongsi pengalaman kami yang tak seberapa ini, ya, mungkin dia memberi satu manfaat kepada yang lain yang mungkin boleh ke arah kehadapan pada masa akan datang. Ya. Sekarang ni saya akan sharekan slide saya, ya. Ya. Dino, boleh share slide ni, ya? Saya tak, ya, sekejap, ya. Ada masalah slide sekejap. Okey. Okey, boleh nampak slide saya, ya? Okey. Terutama sekali, nama syarikat kita ialah Decoponik, ya. Decoponik ini adalah satu syarikat kecil yang ditubuhkan pada 27 Mei 2016. Ia adalah satu syarikat startup setelah kami memenangi grant teraju pada 2016. Ya. Ia merupakan sebuah syarikat yang berasaskan reka bentuk dan hiasan deko pertanian hidroponik. Ya. Dalam kandungan pembentangan saya hari ini ialah saya akan bercakap tentang hubungan kait antara kreativiti, inovasi dan reka bentuk. Kemudian saya akan terangkan sedikit tentang proses pengkomersialan, ya, bagaimana kami menghadapi daripada satu fasa ke satu fasa yang lain. Kemudian saya akan bincangkan sedikit tentang tip pengkomersialan dan bagaimana pembangunan produk dekoponik yang akan diterangkan oleh Encik Hafiz, dan kemudian kita akan ada sesi soal jawab, ya. Okey, pertama sekali, ya, kita bercakap tentang satu pengkomersialan, kita tidak boleh lari kepada 3 perkara penting ini, iaitu kreativiti, inovasi dan juga reka bentuk, ya.
Di sini saya cuba nak terangkan apakah kepentingan antara ketiga-tiga perkara ini. Ya. Kalau kita lihat pada kreativiti, ya, ia adalah satu perkara yang mana dia ada pada setiap manusia. Ya. Ada pada setiap manusia, kita mempunyai otak, ya, dan kita boleh berfikir. Dan kanak-kanak pun boleh menjadi seorang yang kreatif, ya, kerana itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sains kita, otak ini boleh dibahagi kepada dua, iaitu otak kanan dan kiri, dan ini yang dikatakan segregation, ya, tentang bagaimana orang itu dalam keadaan orang yang berseni ataupun dia adalah yang very analytical. Ya, yang sebenarnya kreativiti ini adalah kita menggunakan kedua-dua belah otak. Ya, hanya saintis saja yang meletakkan dua bahagian ini. Ya. Kalau kita tengok macam seperti kreativiti ini, ya, penghasilan produk yang seperti ini, dia mungkin boleh setinggi-tinggi langit idea-idea yang kita bawa. Ya, yang tidak ada halangan. Jadi kreativiti ini tidak ada had, ya. Tetapi adakah kreativiti itu boleh disesuaikan dengan produk yang digunakan oleh setiap pengguna? Ya. Sekarang kita masuk pula dalam konteks inovasi. Ya. Inovasi adalah satu perkara yang kita lakukan sebagai seorang pereka ataupun seorang inovasi, ya, seorang penyelidik, ya, memang kita akan berdepan dengan menghasilkan produk yang berfungsi, ya, dan selalunya kalau dalam penyelidikan kita akan bergabung antara satu sama lain dengan berbagai kemahiran, ya. Dan ini akan memberi menghasilkan produk yang berfungsi. Ya. Tetapi kadang-kadang inovasi itu dia hanyalah sebagai satu inovasi, tetapi adakah inovasi tersebut boleh ke satu level di mana penerimaan kepada pengguna. Ya. Ya. Ini yang menjadi satu masalah yang kita hadapi sekarang ini dalam inovasi. Kita ada banyak inovasi yang tersimpan ataupun on the shelf, ya, yang menyebabkan kita tidak dapat menghasilkan satu untuk digunakan oleh pengguna atau dikomersialkan. Sekarang kita masuk pula dalam konteks reka bentuk, ya. Reka bentuk ini adalah satu kaitan antara kreativiti dan inovasi, ya, di mana kita menghasilkan bentuk yang praktikal, ya, untuk menarik pengguna, ya. Apabila kita menghasilkan satu reka bentuk, maknanya reka bentuk tersebut adalah satu perkara yang mengutamakan keperluan manusia. Ini menjadi satu aspek, ya. Kalau dulu macam kita buat, saya tengok mungkin tahun 80-an, 90-an, penyelidikan tu hanya untuk menyelesaikan lebih kepada inovasi, tetapi terlupa bagaimanakah inovasi tersebut boleh diaplikasikan kepada pengguna, ya. Ya, maknanya reka bentuk ini adalah menjadi satu produk yang menjadi satu hasil terakhir yang dapat digunakan oleh pengguna. Contohnya seperti gambar ini. Mungkin hasil reka bentuk tersebut, ya, adalah satu kreativiti menggunakan peralatan sedia ada. Tetapi kalau kita buat menjadi satu reka bentuk, dia lebih teratur, dia lebih menarik pengguna menggunakannya dan membelinya dan memberi manfaat kepada pengguna tersebut. Jadi secara ringkasnya, ya, kreativiti, inovasi dan reka bentuk ini tidak jauh antara satu sama lain kerana mereka
adalah satu benda yang berkaitan, ya. Jadi dia seperti jambatan. Jadi reka bentuk ni menjadi jambatan kepada kreativiti dan inovasi, ya. Dan ini yang menjadi penting. Kadang-kadang dalam pengkomersialan kita terlupa perkara-perkara ini atau terlampau mungkin kita ada orang yang sangat kreatif tetapi dia tak tahu nak menginovasi, tetapi ada yang terlampau berinovasi tak tahu macam mana nak mereka bentuk, ya. Jadi di sinilah satunya ikatan yang perlu ada dalam proses penghasilan produk pengkomersialan. Jadi reka bentuk ini, ya, sebab kita nak menghasilkan dia kepada pengguna, ya, reka bentuk mestilah mempunyai nilai, ya, menilai. Jadi kita melihat pada permasalahan di mana perubahan lifestyle, ya, manusia ini sangat kompleks, ekonomi naik dan turun, ya. Keperluan pengguna adalah sangat unik, ya, bermacam-macam segmentasi pengguna, ya, yang kaya, yang miskin, kecil, besar, tua, muda, yang kurang upaya dan lain-lain. Jadi dia perlulah hasil reka bentuk tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Kita tengok satu contoh. Ini satu contoh yang sangat baik. Kita boleh lihat di mana nilai produk tersebut adalah satu perkara yang penting. Penghasilan iPhone pada tahun 1983, ya, seperti Motorola, Nokia, Siemens menghasilkan telefon-telefon tersebut. Tetapi pada 2016, ya, di mana Steve Jobs menghasilkan satu reka bentuk, bermula dengan satu reka bentuk yang didaftarkan, ya, iPhone tersebut. Di situnya perubahan reka bentuk yang sangat ketara hingga hari ini kita menggunakan telefon yang mempunyai kecanggihan, ya. Dan sekarang ini kita boleh lihat reka bentuk yang terbaru di mana telefon itu boleh dilipat, ya, pada skrin LED tersebut, ya. Jadi perubahan ini adalah kerana hasilnya reka bentuk yang mempunyai nilai. Dia merubah trend semasa. Begitu juga dengan Dyson, ya. Selama-lama ini kita melihat kipas adalah daripada blade ataupun blade yang berpusing, tetapi perubahan pada itu daripada reka bentuk menjadi satu nilai yang berbeza, menjadi lebih estetik dan meletakkan taraf yang lebih tinggi pada produk tersebut. Ini menjadikan satu reka bentuk tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi. Daripada sinilah yang kita melihat bahawa satu perkara yang perlu dilakukan juga, ya, dalam konteks penghasilan hidroponik. Ya, kalau kita tengok secara ringkasnya, ya, hidroponik dahulunya ataupun masih sekarang ini adalah lebih kepada big scale, penanaman yang secara sangat besar dan meluas, ya. Dan tetapi cara hidup, lifestyle adalah sangat berbeza, di mana urban lifestyle-nya kita akan tinggal di atas rumah yang bertingkat, ya. Dan pada masa hadapan inilah lifestyle masa hadapan, di mana mereka tidak ada tanah dan juga ruang yang sangat sempit, ya, dan keperluan makanan ataupun food security itu adalah sangat penting. Jadi perubahan itulah menyebabkan adanya satu hasilan produk yang mempunyai nilai kepada pengguna tersebut. Dalam menghasilkan produk ini, ya, kami tidak lari daripada teknik atau metodologi yang digunakan, ya. Ini sangat penting, ya.
kerana setiap penghasilan idea itu bukannya hanya datang ataupun turun daripada langit, ya, tapi mempunyai asas dan juga proses, ya. Yang saya tunjukkan di sini adalah design thinking process, ya, ataupun ISO 9001. Mungkin mereka banyak menggunakan design thinking process, mungkin engineering ke atau bidang-bidang teknikal menggunakan proses ISO 9001, dan di mana kedua-dua prosesnya adalah sama, ya, bermula dengan empathize, ya, mengetahui keperluan pengguna. Jadi ini yang menjadikan reka bentuk perindustrian penting, ialah ya, kami selalu membuat kajian tentang apakah masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam satu-satu kategori produk tersebut. Kita menilai, ya, bagaimana keperluan mereka. Itu yang dalam kategori define, ya, dalam define, jadi kita menilai, dan dari situlah kita akan faham tentang apakah produk yang akan dihasilkan, what to design, ya. Then kita menghasilkan idea, ya. Jadi kita mengeluarkan beberapa reka bentuk, ya, dan kemudian kita menghasilkan prototype. Ini adalah satu perkara yang penting dalam pengkomersialan, di mana prototype itulah yang menjadikan kita banyak berkomunikasi, banyak membuat pembetulan, adjustment, supaya prototype itu dapat diterima oleh pengguna. Dan yang seterusnya adalah test ataupun design validation, yang menjadi satu perkara yang sangat utama dalam mana-mana produk proses, ya. Kita perlulah menilai ataupun membuat validasi tentang produk yang dihasilkan. Kita tak nak menghasilkan satu produk itu seperti shop sendiri. Banyak produk yang gagal di pasaran kerana adalah idea, mungkin idea terus di bahagian idea tersebut, kemudian dia baru nak buat test. Dan banyak perubahan akan berlaku pada prototype tersebut, dan mungkin akan balik kepada research dan melihat kembali masalah tersebut. Ya. Jadi jika proses ini dilakukan secara terperinci dan mengikut stage-stage tersebut, saya rasa tidak ada masalah, ya, untuk consumer menerima produk tersebut. Ya. Jadi saya tengok terutamanya dalam bidang industrial design, saya menyeru, ya, kepada art school, design school, ya, kita perlu faham proses ini, dan proses validation itu adalah satu perkara yang perlu diambil berat, supaya hasil idea tersebut ataupun hasil inovasi tersebut akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Okey, ini adalah satu yang dikatakan life cycle of venture. Ya. Satu perkara komersialisasi yang sangat gerut, dan kita mungkin takut sama ada kita berani atau tidak, kerana prosesnya akan melalui satu yang dikatakan valley of death, lembah kematian. Lembah kematian atau valley of death inilah menyebabkan di mananya bagaimana satu produk itu atau inovasi tersebut, ya, dapat melepasinya dan mendapat keuntungan pada pengakhirannya. Ya. Kalaulah kita lihat bahawa di sini, ya, kita di universiti melakukan basic research atau applied research, and then kita masuk ke sini process of concept, target market dan business plan, ya, working prototype, engineering prototype, ya, distribution prototype, and product introduction.
untuk dikeluarkan di pasaran. Dan kalau kita lihat di funding ni ataupun unsur kewangan yang kita boleh dapat, ya, kita bermula dengan research grant, ya, kita boleh develop daripada grant-grant dalaman ke mendapat grant-grant dalaman. Mungkin sekarang ini kita bahagian ini sampai grant ini kita menghasilkan publication, kita menghasilkan penulisan, ya. Jadi mungkin penyelidikan kita ini hanya sampai di sini saja. Jadi bagaimana nak pergi sampai hujung? Ya. Ini menyebabkan satu ataupun keberanian itu di mana? Keberanian itu di mana apabila masuk di dalam lembah kematian ini. Okey. Saya nak tunjukkan bagaimana yang produk kita ini melalui Valley of Death tersebut. Okey. Kita bermula dengan grant dalaman, ya. Kemudian kita ada satu unit di UPM ini yang dipanggil InnoHub. InnoHub inilah yang dapat membantu kami dalam konteks grant dan juga latihan, ya, membuat pengkajian validasi, membina business plan, ya, dan pada masa yang sama juga kita melihat pada pembetulan prototype supaya apabila kita membentang ataupun pitching kepada untuk mendapat grant-grant atau funding daripada agensi-agensi luar, ya. Jadi inilah yang perjalanan kami, ya, dan saya boleh katakan kami masih lagi di dalam Valley of Death, ya, dan kita berharap mungkin ada acquisition daripada venture capital atau mana-mana angel investor melihat produk ini dan mahu invest dalam syarikat kami. Okey. Okey, sedikit tips yang saya boleh berkongsi di sini ialah pengembangan daripada penyelidikan FRGS. Kita bermula dengan situ. Maknanya selalunya kita buat penyelidikan daripada FRGS, kan? Kita ataupun penyelidikan daripada grant dalaman universiti contohnya, ya. Kita patut beranilah to go to the next level. Adakah penyelidikan tersebut boleh mencetuskan satu produk yang baru, ya. Ya, mungkin masa FRGS ni mungkin kita dah publish 10 paper Scopus ke Q1 ke Q2. Jadi kita masuk the next level. Actually pengkomersialan ni adalah level yang seterusnya, yang lebih tinggi, yang lebih mencabar, ya. Ini yang menyebabkan ramai yang tak berapa berani nak masuk ke komersialisasi, ya. Okey. Nombor duanya ialah pendaftaran harta intelek. Jadi setiap penghasilan tersebut, kalau tengok dalam grant sekarang ni, harta intelek dah menjadi satu kewajipan kerana ini adalah satu benda hak yang boleh kita menunjukkan, kita boleh menjual, ya. Yang seperti saya tunjukkan di sini, seperti untuk commercialization, dia ada assignment atau licensing dan franchise, dan mungkin ke joint venture and spin-off company. So macam kita ni, kita dah jadi macam spin-off company, right? Jadi melalui patent ataupun dan juga cap dagangan yang kita dah buat, kita ada reka bentuk perindustrian dan juga patent. Kemudian grant seperti proof of concept kebanyakan adalah di luar universiti. Ya. Ya. Jadi
ini yang menyebabkan kita agak sukar kerana mereka-mereka yang di luar sana itu yang menawarkan geran-geran komersial, ya, mereka memerlukan satu syarikat permulaan, startup, ya. Ya, jadi dia mestilah satu syarikat yang telah berdaftar, ya, dan mereka boleh bagi kepada syarikat-syarikat baru ini, ya, membantu pada syarikat-syarikat baru ini, ya. Jadi kalau kita berada dalam universiti, mungkin dia agak sukar kerana dia tahu bahawa universiti ada geran-geran yang lain, ya. Okay. The nextnya ialah mempunyai data pasaran dan validasi produk. Ini adalah penting. Sebab tu saya kata proses yang reka bentuk tadi itu difahami dengan jelas, di mana validasi produk itulah yang menjadi satu unsur penting apabila kita membuat pitching kepada pitching kepada funder, ya. Siapa yang nak daripada seperti Traju, SME, Corp, HIPS. Jadi kita sentiasa perlu membuat pitching atau pembentangan. Alright, pembentangan inilah yang perlu banyak latihan, ya, perlu ada kemahiran, ya. Kita selalu mengajar menggunakan method NABC atau Need Approach Benefit Competition, dan ini perlulah mempunyai kemahiran yang cekap, kerana kita selalunya hanya diberi masa 5 atau 6 minit saja dan dapat memberi informasi sebanyak yang mungkin dan dapat menarik perhatian funder ini, ya. Kemudian memahami dengan jelas design thinking proses, itu yang saya telah terangkan tadi, ya. Daripada situ juga kita boleh create satu strategi business model, ya. Ini kita boleh menggunakan seperti business canvas, melihat kepada siapakah partner kita, apakah aktiviti, ya, apa value proposition nak letak pada produk tersebut, ya, keunikannya, ya, customer relationship, siapa dan bagaimana kita nak memasarkan dia, ya, resources, cost structure, revenue dan lain-lain. Yang seterusnya ialah apabila sudah membuka satu syarikat, mungkin banyak berinteraksi dengan industri, kerana kita perlu mendapatkan supplier, kan. Kadang kita mendapatkan produk-produk tersebut lebih murah, tapi bermutu, ya. Mungkin ada komponen-komponennya, ya. Cara nak membeli secara pukal, ya. Ini yang memerlukan networking yang sangat baik, ya, dengan supplier-supplier tertentu. Okay. Kemudian memilih CEO atau partner yang sesuai. Ini pentinglah buka syarikat. Saya tengok banyak syarikat, ya, yang kecundang kerana tidak ada persefahaman antara satu sama lain. Macam kami, alhamdulillah, kami telah hampir 4 tahun bersama, senang dan susah, ya. Kemudian mendaftar syarikat Senia Berhad, kerana peluang geran sebagai new startup adalah lebih luas, ya, apabila untuk memohon geran-geran di luar sana, ya. Kemudian kita juga elok menyertai pameran R&D dan pemasaran, ya. Tujuan dia mendapat pasaran, memenangi anugerah supaya produk itu menjadi satu penerimaan dari pakar-pakar tentang manfaat produk tersebut, ya. Jadi pengiktirafan ini dapat mengukuhkan penerimaan pengguna, ya. Sekarang ni kita ada
MTE, kita ada Mindex dan lain-lain lagi. Itu semua memberi sokongan kepada produk anda untuk mendapat funding daripada organisasi di luar. Kemudian sekarang ni ada satu perkara yang penting, ialah mahir online business. Ya, kita melihat online ini adalah satu yang sangat powerful dan dan inilah menjadi trend, ya. Kita menjual melalui online, ya, supaya kita tahu bagaimana kita nak memasarkan, meletakkan di dalam online, nak boostkan sebanyak mungkin kepada pengguna dan mengetahui tentang produk anda. The nextnya ialah mengurus risiko. Ya, ini adalah sangat penting. Ya, kita kena lihat pada aliran kewangan, pengeluaran teknikal, ya, belajar daripada kesilapan. Ya, honestly saya bercerita bahawa kami pernah membuat kesilapan dan rugi sebanyak lebih kurang 30,000. Ya, ini honestly menceritakannya. Ya, jadi kesilapan tersebut adalah sangat berharga. Jadi kami belajar daripada perkara tersebut. Jadi yang akhir sekali lah, sentiasa berfikiran positif dan percaya tentang apa yang kita lakukan, dan ini adalah inovasi sendiri. Ya, kita perlu percaya, di mana pada mulanya idea dikeluarkan hinggalah dia beroperasi, dan kita perlulah berkata bahawa pembaikan perlu ada dan sentiasa berinovasi untuk mengukuhkan produk tersebut. Okey, saya akan menunjukkan video tentang okey, itu daripada saya. Seterusnya saya serahkan Hafiz untuk dia membuat pemenangan tentang produk itu secara terperinci, ya. Alright. Ya. Dino, boleh slide yang tadi? Can you click the slide?
Ino boleh klik slide tadi? Okay. Okay, Hafiz, boleh? Okey, terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Prof sebenarnya telah mengupas dengan begitu teliti satu demi satu, semoga ketidakcercaan pada semua pemahaman kita semua. Terima kasih Prof. Beliau telah menyentuh tentang apa itu idea, apa itu kreativiti, apa itu design thinking dan cara-cara mengenal pasti masalah dan mengatasi masalah tersebut melalui reka bentuk. Beliau juga telah mengatakan bahawa bukan saja kita mereka bentuk sesuatu produk, tetapi kita perlu memastikan sama ada produk itu mampu mengubah cara dan corak hidup masyarakat sejagat. Okey. Lepas tu beliau juga telah menjelaskan tentang grant, publication, perniagaan, tips-tips komersial dan sebagainya. Beliau juga telah menyentuh the tough time that mereka melalui. Bila Prof menjelaskan, kita boleh melihat satu perkara secara metafor. Kita cuba melihat satu pohon yang berdiri begitu megah. Bila kita tengok, dia memang indah, tetapi di bawah tanah itu terdapat banyak akar yang telah mencelah batu, tanah dan sebagainya untuk membolehkan pohon itu berdiri tegak dan memberi perteduhan kita untuk kita pada masa hadapan. Itulah yang telah dijelaskan oleh Prof bahawa idea kita perlu membaja, menyemai dan menjaga betul-betul supaya dia akan tumbuh dan dia akan menjadi satu perniagaan yang boleh memberi perteduhan kepada kita. Terima kasih banyak Prof atas pengupasan dan penjelasan sebentar tadi. Dan sekarang kita bagi pentas maya kepada Encik Muhammad Faiz untuk menjelaskan lebih detail tentang technical part of the aquaponic. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Velu. Okey, Assalamualaikum. Okey, seperti yang diberitahu oleh Dr. Velu tadi, so saya Muhammad Hafiz bin Talib, itu pengarah Decoponik Sdn Bhd. So sedikit sebanyak saya ingin menceritakan sedikit background produk yang kami lakukan adalah di mana produk yang saya hasilkan ini adalah di mana bermula daripada projek tahun akhir semasa saya menjalankan tengah study dalam ijazah sarjana muda reka bentuk industri, dan Prof Khairul juga merupakan supervisor saya, dan ketika itu bersama-sama dengan saya adalah kita mempunyai tim di mana dalamnya ada Dr. Syarizal, Ahmad Zulkarnain, dan kami berempat, dan bermula sekitar tahun 2015, dan kemudian kami bermula menceburi bidang ini dengan lebih serius pada 2016. So sedikit sebanyak saya ceritakan apa itu decoponik. Itu decoponik adalah sistem hidroponik
bertingkat di mana kita design untuk mereka yang tinggal di kawasan bandar. So apa yang kami cuba ungkapkan di dalam produk kami adalah suatu produk yang mempunyai sistem yang senang, yang mudah disambung, yang mudah dipasang dan sebagainya, kerana kita melihat pelbagai faktor, pelbagai atau cara yang di mana kita nak menjadikan produk kita ini lebih berinovasi, lebih cantik dan sesuai untuk mereka yang terutamanya mereka yang tinggal di kawasan bandar, contohnya di kawasan apartmen. Okay, next slide ya. Okey. Kita melihat apabila kita bercakap berkenaan tanaman bandar. So kita melihat di Malaysia tanaman bandar ini tidak berkembang secara terlalu pesat, kerana masih ada sebahagian daripada rakyat Malaysia yang masih tidak mempunyai apa-apa knowledge berkenaan ini, kerana mereka hanya tahu nak tanam pokok memerlukan tanah, memerlukan ruang yang besar dan memerlukan pasu yang banyak dan sebagainya. Bila bercakap berkenaan urban farming, kita melihat juga sebagai contoh, kita melihat di dalam slide sekarang adalah peta Kuala Lumpur, di mana kita melihat di mana dot-dot yang berwarna pink itu adalah rumah apartmen. So di mana fakta yang dikeluarkan oleh DBKN, 70% type of jenis rumah di kawasan Kuala Lumpur adalah apartmen dan kondo. So seterusnya dia perkembangan untuk rumah di atas tanah itu sudah berkurang. So kebanyakannya rumah di kawasan Kuala Lumpur tersebut adalah rumah jenis apartmen dan kondo. So kita melihat daripada kita membuat survey di kawasan perumahan apartmen dan kondo, kita melihat mereka mempunyai minat untuk bercocok tanam, tetapi mereka tidak mempunyai ruang yang cukup, ruang yang sesuai, kerana mereka mungkin boleh menggunakan sekadar di kawasan balkoni dan sebagainya. Dan selepas itu kami membuat pelbagai penyelidikan dan juga market validation terhadap produk tersebut. Kami berjumpa Mardi dan pelbagai jenama-jenama yang sedia ada di luar, iaitu di mana kita melihat kepada produk sedia ada, kepada sistem yang digunakan, dan ada juga mungkin terjadi satu selisih faham antara produk kami dengan terms yang digunakan. So ada yang bertanyakan, adakah Decoponik itu adalah sistem baru? Jawapan saya adalah tidak. Decoponik adalah satu brand di mana kita menggabungkan dekorasi dan juga hidroponik, dan kami masih menggunakan sistem hidroponik yang di mana kita boleh melihat seperti di Cameron Highland dan sebagainya. Itu dipanggil Nutrient Film Teknik. Tetapi kami menggunakan sistem sedia ada dan kami aplikasikan ke dalam produk kami. Dan kami masih menggunakan sistem hidroponik, dan Decoponik itu sendiri adalah branding kepada produk kami. Dan ini pada permulaan, so kami bukan sekadar mengambil design di dalam internet kemudian kami terjemahkan kepada bentuk design, kerana kami melakukan proses satu persatu daripada A hingga ke Z, di mana kami melihat kepada produk sedia ada dan kami mengambil kira faktor-faktor keperluan dan apa keperluan pengguna yang mereka yang tinggal di kawasan rumah apartmen dan kondo secara amnya. So ini adalah proses lakaran awal di mana sistem perkembangan, di mana setiap perincian, setiap perkhususan daripada produk tersebut kami kaji satu persatu. Dan ini adalah di mana kita menunjukkan 3D, di mana selepas proses lakaran yang ditunjukkan sebentar tadi, kemudian kami terjemahkan dalam bentuk 3D sebelum dijadikan kepada produk akhir. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kami mendapatkan hasil yang terbaik, iaitu finalize, itu kami melalui pelbagai proses, itu di mana
daripada lakaran, 3D dimension, dan kemudian mockup. Kemudian kami juga membuat prototype, di mana itu adalah first prototype kami yang gambar di tengah tu. Di mana kami mengambil kira juga bukan sudah siap dan kita terus nak komersialkan, tapi kami still buat market validation. Kami siapkan prototype dan kemudian kami bagi pengguna test dan mengambil kira faktor, mengambil kira komen-komen dan cadangan yang diberikan. Kemudian kami selepas kami mendapatkan dana daripada InnoHub itu sendiri, kami terus membuat prototype kedua, yang mana bahan yang digunakan lebih kuat, kukuh, dan hasil reka bentuk produk itu lebih kemas dan cantik. Tapi kami tidak stop ke situ sahaja, kerana kami still membuat validasi, di mana kami memberi kepada pakar-pakar pertanian untuk mencuba dan menggunakan produk kami, dan dari situ juga kami masih mendapat komen-komen di mana perlu lebihkan kepada plug-in produk, kurangkan skru dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya, dan kemudian ini selepas daripada komen-komen tersebut, kami kembali balik kepada proses yang pertama, iaitu kami lakar balik dan kami mengkaji setiap perincian produk tersebut. Daripada prototype yang sedia ada, kami perincikan lagi setiap komponen-komponen, dan di situ kita boleh melihat lakaran yang dilakukan, kemudian penelitian kepada komponen-komponen, di mana boleh dikatakan produk ini 90% komplit, di mana setiap komponen yang sebelum ini kita buat custom, kemudian kita pergi kepada proses pengilangan, di mana kita lebih mencantikkan setiap komponen tersebut. Dan kami juga mengambil kira di mana proses ergonomik produk tersebut bukan sekadar boleh tanam dan tinggalkan begitu saja, tapi di mana proses nak mengangkat ketinggian produk tersebut, semua komponen-komponen tersebut diambil berat, kerana mengambil kira faktor-faktor ketinggian rakyat Malaysia, bagaimana cara nak tunduk bila nak menanam dan sebagainya. Dan kemudian adalah setelah komponen-komponen yang kami buat telah kami rasakan telah tepat dan komplit, so kami pergi ke proses seterusnya, itu pembinaan acuan. So di mana untuk proses pembinaan acuan ni kita boleh large scale kan, kita boleh perbanyakkan production, di mana selepas kita siapkan acuan-acuan ni, kemudian kami selepas itu baru kami start menjual. Bukan kita buat sikit-sikit and then kita baru jual, and then kita bila dah ada mall tu sendiri baru kita start jual dengan secara agresif lah. Kita membuat pemasaran dari FB ke FB, dari mulut ke mulut, dan ini adalah di mana produk akhir kami, iaitu setiap komponen yang dihasilkan adalah 90% original daripada Decoponik sendiri. Itu tak dapat kita tak dapat nak cari dekat hardware, ataupun tak dapat kita nak combine dengan produk lain, sebab itu adalah originality dan juga signature produk kami. So setiap komponen itu ada nombor pattern dan sebagainya. So pembelian produk yang kami hasilkan disediakan sekali dengan baja, benih, sponge dan sebagainya. So pengguna yang membeli produk kami hanya perlu pasang, tanam dan tinggal. Dan dalam waktu 1 bulan insya-Allah akan mendapat hasil tanaman lah. So ini adalah kenapa memilih Decoponik sebagai produk anda. Kerana apa yang boleh saya katakan adalah ia adalah organik dan segar. Kerana bila tanam secara sendiri dengan jumlah yang sedikit, kita tidak perlu memerlukan menggunakan racun.
racun serangga dan sebagainya. Kemudian ia lebih jimat kerana kita menanam sendiri. So kita buat 4 tingkat. So dia ada apa kata falsafah di sebaliknya, di mana setiap tingkat ada 6 lubang. So setiap lubang tu mewakili satu hari. So bila cukup 4 tingkat, iaitu cukup untuk penggunaan makanan untuk 1 bulan. Kemudian cara pasangnya iaitu sangat mudah dan sangat mudah untuk dipasang kerana hanya menggunakan sistem plug-in saja seperti mana dalam video yang saya tunjukkan. Hanya pasang dan tidak menggunakan sebarang skru ataupun sebarang tools untuk pasang. Dia seperti Lego saja. Pasang-pasang dan hanya memerlukan sekitar 10 minit untuk menyelesaikan pemasangan tersebut. So di mana sangat senang dan simple dan sesuai untuk digunakan di dalam rumah ataupun di mana-mana kawasan yang mempunyai matahari. Even dalam bilik, jika mendapat cahaya matahari yang elok, dalam bilik pun boleh tanam. So dia mempunyai tayar dan boleh dibawa ke mana-mana lah. So pelbagai jenis sayur yang boleh ditanam menggunakan set dekoponik itu. Terutamanya seperti sayur, antaranya sayur yang menjadi sayur kegemaran rakyat Malaysia seperti salad, sawi, bayam merah, bak choy dan juga boleh tanam seperti herba-herba seperti mint, basil, pegaga, oregano dan sebagainya. So apa jenis tanaman yang tidak memerlukan tanah sebagai raw material, so boleh menggunakan sistem hidroponik ini, terutama dalam dekoponik itu sendiri. So ini adalah di mana proses penanaman, iaitu di mana kita start daripada baja, daripada anak benih yang diletakkan dalam special sponge dan mengambil masa sekitar 30 hari ataupun 35 hari untuk mendapatkan hasil. So di permulaan itu saja yang kemungkinan kebanyakan customer yang tak sabar nak tunggu. Tapi selepas 2 minggu proses penanaman tu, so mereka mula happy bila nampak hasil yang mereka tanam tu dah mula berhasil. Dalam waktu 30 hari tersebut, mereka dah start boleh makan, start dah share gambar-gambar yang mereka tanam. So bukan sampai itu saja, produk kami ni juga walaupun sudah kami komersialkan, kami masih membuat validasi. Itu kami membandingkan produk yang kami hasilkan dengan produk-produk yang ada di luar sana, yang produk sedia ada. So ini survey yang kami lakukan, kami serahkan kepada pakar-pakar dalam bidang reka bentuk, pertanian dan even kepada Kementerian Pertanian sendiri untuk mencuba produk yang kami hasilkan. Dan alhamdulillah seperti mana yang kita tengok dalam graf, produk dekoponik yang kami hasilkan mendapat markah yang tertinggilah jika dibandingkan dengan produk-produk sedia ada. Kerana kami melihat daripada segi size, structure, rekaan, kapasiti dan sebagainya. Dan kami juga membuat komposisi terhadap harga produk yang kami lakukan. So di mana kita melihat dalam carta tersebut, kami membuat penilaian dengan produk yang sedia ada dengan dibandingkan dengan produk kami. So harga yang kami tetapkan kepada produk dekoponik kami adalah RM400, di mana dikatakan jauh lebih murah dengan sistem yang moden, dengan rekaan bentuk yang moden, dengan harga yang mampu milik. Kerana kita melihat kemampuan dan kita melihat juga majoriti penduduk dekat Malaysia ni, di mana mereka masih mahu spendkan duit untuk kesihatan, untuk kebersihan makanan, untuk keselamatan makanan. Kerana itu menjadi agenda penting terutama dalam suasana pandemik sekarang. Kerana alhamdulillah juga dalam suasana pandemik sekarang, harga yang kami tawarkan mendapat menjadi pilihan pengguna-pengguna di luar sana. Dan ini merupakan business model yang kami lakukan,
itu di mana kami punya proses penghilangan yang kami hantar kepada kilang untuk buat proses, dan material-material yang seperti baja, benih yang kita import, kita ambil daripada usahawan-usahawan lain juga, dan proses penyimpanan dilakukan sendiri oleh syarikat kami, dan kami menggunakan rakaian-rakaian media sosial. Itu di mana pentingnya sistem jualan pada zaman kini, iaitu terutama dalam pandemik, dalam suasana pandemik ni, itu di mana media sosial adalah antara platform utama untuk membuat marketing tu sendiri. So kita ini membuat perniagaan, kita perlu sedikit sebanyak mengetahui teknik-teknik dan cara yang betul menggunakan media sosial untuk menjalankan perniagaan, dan kami seterusnya kepada pengguna. So ini adalah di mana data yang kami dapat daripada Facebook itu sendiri, di mana kami membuat advertising di dalam Facebook, dan setiap post yang kami lakukan mendapat perhatian lebih daripada 15,000 orang dan like dan sebagainya. Dan dalam page kami melihat lebih daripada penggemar penggemar produk kami, 3,200 penggemar tu sendiri adalah daripada wanita. So di mana wanita sekarang ini sudah cenderung melihat di mana boleh tanam sendiri dekat rumah, tak perlu tunggu ada tanah dekat ruang kawasan rumah dan sebagainya, tapi dalam set dekoponik tu sendiri pun dah boleh tanam pokok tanpa menggunakan tanah. So seterusnya, so ini juga ini adalah merupakan data yang terbaru yang saya baru keluarkan semalam, di mana kita boleh melihat bukan sekadar dekat Kuala Lumpur saja yang melihat produk kami, di luar Kuala Lumpur juga seperti Shah Alam, Kuala Terengganu, JB, Kota Baru dan sebagainya juga melihat kepada produk kami, dan juga bukan sahaja di dalam Malaysia, juga di luar negara, contohnya di Indonesia, Singapura, Thailand dan juga di US itu sendiri. So melalui marketing yang kami lakukan di dalam FB, kami boleh menjangkau kepada pasaran luar negara, bukan sahaja pasaran dalam Malaysia saja. So ini merupakan sebahagian daripada customer-customer kami yang alhamdulillah setakat ini hampir 90% memberikan feedback dan gambaran yang mereka menggemar dan mereka senang dengan produk dekoponik yang kami hasilkan. Dan ini merupakan hasil-hasil tanaman yang pengguna-pengguna kami share kepada kami. Sebenarnya kami ada banyak lagi testimoni, so boleh buka dalam FB ataupun Instagram kami, kerana di situ kami banyak melihat, kami banyak tunjukkan hasil-hasil tanaman yang pengguna-pengguna kami dapat daripada menggunakan hidroponik set yang kami lakukan. So daripada produk yang kami lakukan secara marketing di dalam talian dan di dalam surat khabar, so ini adalah merupakan di mana sebahagian akhbar yang memaparkan dan menceritakan kisah produk kami, iaitu dalam sama ada dalam penyelidikan atau dalam perniagaan. So kami dah appear dalam surat khabar tu sendiri lebih daripada 10 akhbar dan juga dalam majalah, dan kami juga produk kami juga pernah disiarkan di dalam rancangan TV, dan sekarang ini 2 slot TV sedang dalam proses turn untuk disiarkan dalam TV. So ini merupakan impact yang kami dapat setelah kami bukan sahaja kami pumpam-pumpam dalam FB, tapi pengkomersialan yang juga dibantu oleh pihak UPM, pihak fakulti sendiri yang menguar-uarkan produk yang kami hasilkan. So di sini juga kami ingin menunjukkan hasil-hasil
yang achievement yang kami dapat, iaitu di mana dana promosi, iaitu kami ingin memberikan ucapan beribu-ribu terima kasih juga terutama kepada UPM yang merupakan pembantu dan penggalak kepada produk Decoponik ini sendiri. So di mana kami dibantu oleh pihak InnoHub, pihak KPT dan juga grant daripada Teraju, iaitu menjadi pemangkin di mana semangat kami untuk meneruskan produk ini untuk dikomersialkan. Di mana kita sebab secara umumnya saya sendiri tidak mempunyai apa-apa pengalaman dalam bisnes, dalam menjalankan bisnes itu sendiri. So ini merupakan kata titik pemula, itu juga achievement yang terbesar untuk seorang pelajar yang fresh daripada UPM itu sendiri keluar terus menjadi seorang entrepreneur, iaitu startup company, iaitu dibantu juga oleh sifu saya, iaitu Prof Khairul. Dia bukan sahaja sifu, dia juga adalah partner yang kami sama-sama menguar-uarkan, mempromosikan produk ini ke tahap yang lebih luas. Itu dikenali dalam luar negara, dalam Malaysia itu sendiri. So kami juga memenangi pelbagai anugerah-anugerah di dalam Malaysia dan juga luar negara. Antaranya kami juga produk yang kami hasilkan adalah finalis anugerah Harta Intelek pada 2016 dan mendapat pingat emas dalam program MTE dan juga mendapat special award daripada Indonesia Innovation Award daripada Indonesia. Dan produk yang kami hasilkan ni kami telah patentkan, iaitu untuk industri design, di mana rekaan tersebut. Kemudian logo kami juga, kami pun telah registered dan juga sekarang dalam proses iaitu patent, iaitu di mana sistem pemasangan produk yang kami hasilkan itu kerana ia berbeza dengan produk-produk di luar sana, terutama dalam segmen pertanian itu sendiri. So sampai di situ sahaja perkongsian saya pada hari ini. So boleh juga tamu-tamu dan penonton yang melihat pembentangan kami pada hari ini boleh juga melayari Facebook dan Instagram kami, itu boleh search sahaja Decoponik. So di situ kami banyak share berkenaan pertanian, share berkenaan teknik-teknik tanaman, share berkenaan cara menggunakan sistem hidroponik itu sendiri. So sampai di situ saja. Terima kasih kepada pihak fakulti dan pihak yang menjayakan webinar pada hari ini. So sekian, terima kasih. Kembali kepada terima Dr. kasih. Velu. Terima kasih Encik Faiz. Hafiz, sorry. Hafiz. Saya tumpang rasa bangga melihat pencapaian Encik Muhammad Hafiz yang merupakan bekas pelajar UPM dan juga seorang usahawan muda yang maju dan sedang maju. Dan juga cabas kepada Prof Khairul dan juga pihak-pihak lain yang telah membantu Encik Muhammad Faiz. Okey, dalam hati, dalam kalbu rasanya berbisik. Biasanya kita kalau nak buat pertanian, mengusahakan pertanian, kita perlukan tanah. Tapi selepas Encik Muhammad Hafiz telah menjelaskan dengan panjang lebar, kita rasa bahawa pertanian sebenarnya tidak perlukan tanah, cuma perlukan rumah. Bermaksud setiap rumah kalau nak, dia boleh usahakan pertanian dan mendapatkan tanaman yang sungguh bersih, yang organik untuk menjaga kesihatan. Okey, dengan tu terima kasih. Saya rasa kita dah sampai pukul 4.12. Mungkin sebelum mengakhiri, ada tak apa-apa Encik Muhammad Hafiz nak kata sepatah dua kata kepada generasi muda ataupun pelajar yang datang ke UPM contohnya ataupun universiti lain
Okay, bagaimana mereka boleh menjadikan menara gading ataupun menara ilmu sebagai tapak pembinaan ataupun pencorakan masa depan mereka. Okey, terima kasih Dr. Velo. Saya rasa selepas saudara melangkah masuk ke dalam UPM, masa depan dah berubah menjadi gemilang. So, apakah harapan dan apakah cadangan? Okey, saya sendiri, terima kasih Dr. Velo. So, sedikit sebanyak berkenaan diri saya. So, saya bermula daripada sekolah, bukanlah seorang pelajar yang cemerlang. Di mana nak kata SPM pun saya hanya 1A. So, Alhamdulillah, saya diterima masuk walaupun SPM tak pernah gempak. Tapi Alhamdulillah STPM tu sendiri menyelamatkan hidup saya lah. Menyelamatkan saya, so saya diterima masuk ke dalam UPM itu sendiri, dan kita melihat proses pembelajaran itu bukan sekadar menimba ilmu dan kemudian keluar mencari kerja, kerana pengalaman yang kita dapat daripada universiti itu sendiri, terutama dalam UPM itu banyak mencorakkan peribadi, banyak membina program-program yang membantu pelajar, terutama pelajar baharu ataupun pelajar senior, itu di mana membina rangkaian-rangkaian. Seperti sebagai contoh, dalam fakulti kita itu terutama dalam kos, dalam subjek yang saya ambil, para pensyarah saya banyak mendedahkan kami pelajar ni dengan environment luar. Itu bukan sekadar di dalam kelas belajar saja, tapi didedahkan dengan isu-isu, didedahkan dengan pertandingan daripada luar tu sendiri. Itu sedikit sebanyak membina connection, membina keyakinan, membina something untuk diri kita itu sendiri. So daripada apa yang kita lakukan, terutama kepada pelajar tahun akhir, jadikan assignment ataupun produk yang anda lakukan untuk tahun akhir itu adalah sesuatu yang bermakna. Bukan sekadar ingin melepaskan, sekadar ingin membuat lepaskan diri untuk subjek itu saja, tapi jadikan produk itu yang anda hasilkan itu adalah sebagai pinpoint untuk anda untuk keluar keluar untuk bekerja di dalam industri itu sendiri. Dan kemungkinan juga jika anda mempunyai passion dan nasib yang baik seperti saya, anda juga boleh menjadikan produk akhir anda itu sendiri sebagai career anda. Seperti yang saya cerita sebelum ini, mana saya tidak mempunyai sebarang background sebagai ahli perniagaan, tetapi apabila sudah keluar daripada alam universiti itu sendiri, sedikit sebanyak ia menjadi kata cabaran dan menjadi satu titik tolak kepada permulaan karier saya. So Alhamdulillah, daripada situ kita membina jati diri dan membina branding kita sendiri. So di mana saya sendiri kalau jumpa rakan-rakan mereka di luar sana, dia tak panggil saya Hafiz ataupun apa kata, kebiasaan kalau kawan-kawan sekolah panggil saya Hafiz Talib. Tetapi bila saya keluar, orang panggil Hafiz Pertanian ataupun Hafiz Deko. Itu dah menjadi tagline untuk diri saya. So saya berbangga dengan tagline itu, di mana menjadi salah seorang innovator kepada dalam dunia pertanian di Malaysia. So terima kasih Velo. Terima kasih Muhammad Hafiz. Bermaksud Hafiz Deko bermaksud UPM telah memberi dekorasi kepada Encik Muhammad Hafiz. Okay, saya tumpang gembira dengan pencapaian ini sebagai seorang pencara UPM dan rasa ianya juga perlu dan akan pencara-pencara UPM FRSP akan tumpang rasa gembira pada saat ini. Alright, kita ada satu soalan daripada Farhan Syukri.
Mengikut Farhan Shukri, Decaponik ini merupakan satu idea yang begitu cantik seperti produknya. Okey, berapakah harga pasarannya? Okey. Harga pasaran adalah yang seperti saya tunjuk sebelum ini adalah RM400. Tetapi pada waktu sekarang kami mulakan daripada bulan Februari tempoh hari sehingga akhir bulan Mac ini kami buat promosi itu di mana kami menjual set hidroponik yang lengkap dengan harga RM350. So boleh tengok dekat FB kami di mana just klik saja link dekat post yang kami tunjukkan dekat situ yang kami post dan boleh beli dekat situ. So harga tersebut adalah RM350. Lengkap dengan baja, benih dan sebagainya. Hanya perlu pasang dan tanam sahaja. Bagus, tak mahal lah, murah. Harga PKP. Lepas tu ada satu lagi soalan, berapa jangka hayatnya berapa lama? Okey, terima kasih. Jangka hayat yang kita letakkan ialah antara 7 hingga 10 tahun lah. 7 hingga 10 tahun. Ya. Di mana yalah kalau anda menggunakan produk tersebut selama, saya rasa selama 3 tahun pun dah balik modal. Ya. Maknanya apa yang you spend 350, you dah dapat hasil tanaman yang lebih daripada harga 350. Ya. Itu yang dikatakan faedah kepada produk tersebut. Jadi kami menjangkakan sebab bahan yang digunakan adalah daripada plastik, ada recycle plastik juga. Kami mengambil konsep sustainable dan produk ini boleh jangka hayat dia lebih kurang antara 7 hingga 10 tahun. Terima kasih. Sherry Siatul Adayu. Ya. Saya rasa ada satu lagi soalan daripada saudara Muhammad Fabian Asna. Terbaik. Dia kata terbaik. Very informative. Maybe following years boleh dapat satu version 2.0. Dia wish. Alright. Memang kita ada version 2.0, ya. Dia lebih berinovatif. Mungkin saya cerita sikit lah, ya. Kita ada masuk sedikit tentang IoT pada produk tersebut, ya. Nak bagi lagi pengguna lagi senang, ya, nak menjaga baja, nak menjaga tanaman dia, ya, dengan hanya melihat pada handphone saja. Jadi that is kita cuba juga melihat kepada peredaran zaman, ya, menggunakan IR 4.0, ya. Jadi itu adalah antara development yang sedang dilakukan, ya. Sedikit sajalah boleh cerita. Tapi saya tambah sikit dan sekarang pun daripada produk yang ditunjukkan sebelum ni, so ada juga customer kami yang request untuk contohnya seperti nak meletakkan solar, sebab kami menggunakan pump, so pump tu menggunakan tenaga elektrik, dan ada juga customer yang request untuk menggunakan solar, so mereka dah tak perlu nak switch on atau switch off pump tu sendiri. Dan juga ada yang menggunakan produk kami dan dia menggunakan secara fully indoor, di mana mereka kami custom untuk mereka, iaitu kami letak lampu LED. Mungkin boleh tengok dekat FB kami ataupun Instagram kami, so ada yang kami custom letak LED, so memang fully indoor, tak memerlukan cahaya matahari, kerana lampu LED tu sendiri yang menggantikan cahaya matahari. So full indoor, pokok pun sama, malah jika buat secara full indoor dan menggunakan lampu LED, proses tanaman tu, jangka hayat dia tu lebih cepat dapat hasilnya. Itu saja. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada saudara Muhammad
Rudin Abdul Manap. Okey. Saya rasa soalan ni berbunyi begini. Apakah cabaran dan rintangan yang dihadapi sewaktu membangunkan dekoponik dan bagaimana mengatasinya sehingga saudara dah mencapai tahap ini? Jadi, okey, boleh saya respon pada soalan ini? Ya. Jadi pada mulanya ialah cabaran utama kita masa tu ialah bagaimana nak mengeluarkan produk, kerana dia memerlukan sumber kewangan yang sangat tinggi, ya. Sebab itulah kita ni macam ada pertandingan competition untuk gerannya, kita akan masuk. Kita akan cuba sedaya upaya mengambil kesempatan tersebut, ya. Okey, seperti nak melepasi geran teraju tu ada sampai 3 tahap, 3 tahap, ya, di mana Hafiz terpaksa berada di booth camp, belajar macam mana pitching dan membentangkan itu kepada panel-panel yang sangat digeruni lah. Ya, mereka adalah usahawan-usahawan yang sangat ternama dan berjaya, kan. Dan soalan-soalannya semua yang ditanya adalah mungkin kami terfikir pun, ya. Okey, itu rasa untuk mendapat geran tersebut. Bila dah dapat geran pula, challenge-nya ialah kepada technical aspect. Ya, technical aspect. Bagaimana nak buat satu produk itu harga dia boleh diterima oleh pengguna. Ya, harga yang bersesuaian. Harga yang orang kata yang mampu milik untuk dibeli dan benefit dia adalah sangat tinggi. Ya, yang ini yang menjadi satu cabaran kita lah. Seperti kita nak buat keputusan melabur dalam membuat acuan, ya, yang makan dekat puluhan ribu, kan. Jadi perkara-perkara ini ialah daripada pertimbangan dalam bentuk kos, ya. Dan sebab itu jugalah kalau tengok kita design itu ada satu part kita terpaksa menggunakan produk sedia ada. Ya. Kalau tengok kita punya design sebenar-benarnya kita ada mereka bentuk dan membuat acuan sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak dapat mencapai hasrat tersebut kerana apabila dia akan memakan kos yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Mungkin selepas ini ada yang version 2.0 atau 3.0 dia akan lebih orang kata lebih menarik ataupun improvement tersebut. Jadi Hafiz nak tambah sikit seperti gambarannya, contohnya seperti pasaran. Okey. Cabaran utama yang saya lalui adalah di mana saya perlu keluar daripada zon selesa, iaitu di mana tipikal sebagai seorang pelajar bila habis belajar cari kerja. Tapi untuk saya selepas dia habis belajar kita terus start for the new journey, iaitu membina empayar sendiri, iaitu di mana membina syarikat tu sendiri. So, di mana saya orang yang tidak mempunyai kemahiran yang mahir dalam membuat bisnes, dan saya lah Prof Khairul sendiri yang cakap why not kita buat benda ni lebih serius. So itu menjadi antara cabaran terbesar untuk saya. Kemudian bila dah melalui fasa-fasa tersebut, itu di mana kita pula melalui
proses di mana kita nak memasarkan produk itu sendiri. Kerana dekat Malaysia teknik tanaman bandar atau tanaman secara hidroponik ni kurang mendapat perhatian. Kerana kita melihat mereka nak tanam pokok, apa dia orang fikir adalah nak tanam atas tanah. So teknik nak tanam secara hidroponik tanpa menggunakan tanah ni sedikit banyak kita perlu uar-uarkan dengan lebih agresif, di mana kita perlu lebih rapat dengan keperluan ataupun apa pengguna hari ini mahukan. So itu menjadi cabaran untuk saya dan juga mungkin juga kepada usahawan-usahawan lain. Itu di mana kita nak memasarkan produk itu dengan tepat dan lebih berkesan. Itu sahaja. Setiap kali Encik Muhammad Faiz menjelaskan sesuatu, dia terus imbas kembali nama-nama pencara, nama-nama orang yang membantu. Okey, bila setiap kali beliau menyebut nama pencara, saya teringat satu kata yang telah dilafazkan oleh Pramoedya Anantathur dalam novelnya Bumi Manusia. Seorang terpelajar haruslah berfikir wajar sejak dari pemikiran, apalagi perbuatan. So itu yang Prof Khairul telah lakukan dan juga pencara-pencara lain lakukan kepada Encik Muhammad Faiz, Encik Muhammad Hafiz dan juga pelajar-pelajar lain. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Prof Teknologis Dr. Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman dan juga yang berusaha Encik Muhammad Hafiz Talib, Profesor Madya TS Dr. Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Yazid, Muhammad Yunus, Dekan FRSB, semua staf FRSB yang telah menyumbang tenaga dan idea untuk menjayakan wacana ketiga ini. Dan terima kasih juga kepada semua peserta penonton. Kalau ada apa-apa kesilapan, maafkan dan tolong manfaatkan benda-benda yang terbaik. Terima kasih. Kita jumpa lagi di wacana akan datang. Terima kasih. Take your first step into the realm of fun, art, design, yarn. Embrace your perspective. Be part of the game-changing creative industry. Cultivate your environment. At FRSB, we divulge ideas more than shape your ambition. Because in here, we never stop dreaming. Together, we educate the future. Celebrate your potential here in FRSB.